Assalamualaikum. Dalam video ni saya akan menerangkan berkaitan dengan membaca dan menterjemah lita skematik. Kita akan tengok dalam bab ni kita akan tengok apa itu lita bergambar, lita skematik dan seterusnya. Pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan apa itu gambar harajah blok. Gambar harajah blok menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Urutan blok ditunjukkan oleh anak panah. Setiap blok hendaklah dilabel mengikut nama peranti yang akan digunakan. Kat sini saya terangkan. Inilah contoh gambar harajah blok. Dia ada 3 proses. Pertama adalah proses masukkan sesuatu lita. Dan seterusnya ditandai dengan anak panah iaitu proses di dalam lita. Dan seterusnya adalah keluaran lita. Contohnya, ini adalah masukan. Ini adalah awak punya mesin basuh. Contohnya dekat masukan mesin basuh awak ada mod pemilihan. Mod pemilihan seterusnya ini adalah proses apa yang mengawal mesin basuh tu. Contohnya mesin basuh automatik awak. Yang mesin basuh automatik awak kan guna programming kan. So guna mikro pengawal. Ini adalah proses-prosesnya. Ketiga ialah keluaran. Keluaran bagi awak punya mesin basuh. Dengan menggunakan motor AU untuk memutarkan kain. Kedua adalah takal dan tali sawat dan ketiga pemacu motor. Tujuan gambar rajah. Tujuan gambar rajah adalah untuk memudahkan awak untuk memahami apa ni jenis masukan, proses serta keluaran. Seterusnya kita akan tengok gambar rajah blok penguat. Ini adalah contoh gambar rajah blok penguat. Lita skematik. Lita skematiknya. Ini adalah mikrofon. Masukan adalah mikrofon. Yang ni lita di dalam ni. Lita penguat digunakan transistor. Fungsi transistor adalah sebagai penguat. Dan seterusnya ini adalah pembesar suara. Ini pula adalah gambar rajah blok. Konklusinya dia mau memudahkan kita memahami apa itu apa yang terkandung di dalam lita ni. So dekat sini dia tunjukkan mikrofon dan anak panah. Ini adalah penguat. Penguat ni adalah seluruh yang lita di dalam sedepan mikrofon ni. Dan kemudian keluaran adalah pembesar suara. Ini pula contohnya melabel bentuk gelombang pada gambar rajah blok. Ini adalah gambar rajah blok bagi radio jenis AM. Kita guna radio jenis AM dan FM. Kalau AM, dia punya gelombang dia pendek-pendek dan FM agak panjang. Dan kita boleh tengok kat sini. Tapi saya bagi contoh sini adalah gelombang AM. Pertama sekali ini adalah antena. Bentuk 3 segi ni antena. Dia masuk di penala. Seterusnya anak panah, pengesan dan seterusnya penguat audio. Dan keluarannya adalah pembesar suara. Pembesar lah mikrofon. Pembesar suara. Yang ni kalau awak nak tengok sini, kalau kita tengok di sini dia labelkan gelombang AU. Gelombang AU dan manakala di sini awak boleh mewakili dengan menunjukkan anak panah. Tak kisah mana-mana awak nak buat macam ni ke atau macam ni. Ataupun dan seterusnya keluarannya. Keluaran sama juga. Awak mau buat macam ni atau macam ni. Sini saya akan terangkan serba sedikit mengenai apa itu lita AM. Lita penala tuner.
Dalam sistem penerimaan radio adalah terdiri daripada induktor dan kapasitor. Fungsi adalah untuk memilih frekuensi gelombang yang dikehendaki dengan menala arus elektrik. Okey, penala ni maksudnya contohnya dekat kawasan Kuala Lumpur, contohnya radio Hot FM, dia frekuensi dalam 96 lebih macam tu. Kalau tak silap. Okey, so jadi ni penala ni akan cari. Kalau awak pernah cari radio kan, kalau awak tekan tuner dia, dia akan cari sendiri. Inilah fungsi penala dia, dia akan cari signal dia. Dia akan tune mana satu frekuensi yang dipakai dekat satu kawasan. Jadi satu kawasan, kalau kawasan tu ni daerah lain, dia akan tukar frekuensi. Okey, seterusnya adalah pengesan. Okey, pengesan merupakan penerus setengah gelombang dan penapis lulus rendah di mana ia menapis atau mengenepikan komponen frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah, itu frekuensi audio. Okey, pengesan ni dekat penala ni akan pilih. Dia akan pilih. Dia sebenarnya dia pilih tak betul lagi. So, pengesan ni akan menentukan mana satu frekuensi yang betul-betul. Untuk dihantar kepada penguat audio. Okey. Seterusnya, penguat frekuensi audio. Untuk menguat frekuensi audio untuk memacu pembesar suara. Ini adalah bahagian yang terakhir lah untuk menguatkan dan dihantar kepada pembesar suara. Okey, seterusnya, apa itu litar elektronik? Litar elektronik ialah gabungan beberapa komponen elektronik yang disambungkan antara satu sama dengan lain. Litar ini terdiri daripada lukisan skematik dan lukisan bergambar. Okey, lukisan apa tu lukisan skematik? Okey, lukisan skematik mengandungi susunan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Dalam bentuk simbol je lah. Ni macam ni lah lukisan skematik. Ni dalam bentuk simbol. Ni semua simbol perlu awak tahulah. Okey. Okey, tujuannya untuk memudahkan memahami tugas setiap komponen terdapat dalam suatu unit. Manakala lukisan menggambar ialah litar yang diterjemahkan daripada litar skematik dalam bentuk gambar komponen bagi membantu kerja pemasangan komponen dengan mudah dan cepat. Okey, macam mana awak nak tahu? Ini adalah contoh lukisan bergambar. Contohnya awak, contoh ini untuk lukisan transistor. Transistor 3 kaki kan? Awak tengok ni. Ni adalah transistor. Kalau ini untuk lukisan bergambar. Kemudian ini untuk komponen perintang. Tak kisahlah dia guna lukisan bergambar yang perintang yang ini ke, yang bulat ni ke. Tak kisah mana-mana. Okey, ni adalah contohnya. Inilah lukisan bergambar. Dan ini adalah lukisan skematik. Kalau awak tengok penyambungannya, okey, litar ni disambung secara siri. Okey, awak tengok penyambungannya daripada sel kering. Ni sel kering awak. Tengok positif ni keluar dan masuk ke mentol. Tengok ni masuk ke mentol. Dan dia keluar sini. Dia keluar ke negatif ni. Ni positif. Dia masuk sini. Positif. Masuk positif ni. Dia keluar negatif. Masuk ke switch. Masuk ke switch. Dan habis di sini. Dah habis di negatif ni. Nampak simbol negatif. Simbol negatif. Simbol positif. Dekat positif. Okey. Okey, seterusnya. Kalau tengok kat sini. Ni adalah litar siri. Okey, kalau litar siri voltan. Kalau awak nak cek voltan. Cek voltan lah. Voltan litar ni ada berapa. Voltan litar ni berapa. Awak tengok kat sini. Dia dah sambungan macam biasa lah. Macam saya ajar sebelum ni. Okey, ni positif. Masuk ke switch. Dan dia keluar. Keluar masuk ke mentol. Masuk ke mentol dan keluar masuk kepada emitter. Kalau awak nak ukur current. Keluar ukur current. Ukur current dia sendiri je. Sini. Lepas tu awak nak ukur ni. Awak kena letak secara selari. Voltan awak secara selari. Okey. Okey, ni pun sama macam contoh tadi. Ini pun sama. Penerangannya. Okey. Ini adalah contoh kaedah melukis, merangka dan membentuk litar. Okey, penyusunan komponen, corak pendawaian, pensuisan
penyesuaian saiz komponen dan ruang semasa melukis litar. Okey, contohnya saya bagi awak satu litar dan saya suruh awak lukis. Pertama sekali awak kena merancang awak nak letak kat mana litar awak tu supaya nampak lebih kemas. Okey, kat sini contohnya dia bagi penyusunan komponen untuk dua perintang sesiri. Sama ada awak nak lukis macam ini ataupun macam ni. Tak kisah macam ni, dia yang ini tetap sesiri juga, tetap siri. Okey. Dan paling utama awak punya saiz perintang awak, saiz untuk contohnya ni perintang R1, ni perintang R2. Mestilah sama. Okey. Mestilah sama saiz. Ulang balik, mesti sama saiz. Okey, kesusahan saiz simbol grafik bagi komponen antara satu komponen dengan saiz juga diambil kira. Maksudnya yang ni saya cakap ni, saiz bila satu gambar litar terdiri dari satu simbol grafik atau bilangan lebih daripada satu komponen, maka saiz simbol kan hendak dilukis sama saiz. Bagi komponen mempunyai kutub positif dan negatif. Okey, untuk komponen yang ada positif dan negatif seperti bateri, awak kena labelkan di positif atau negatif. Okey, yang ini yang saya bagi latihan ke awak tu. Okey, melabel lukisan litar skema. Ini adalah bagi litar elektronik yang menggunakan berbagai-bagai rangkaian simbol komponen, bisa dilabel dengan betul. Tujuan awak nak label ni sebab awak nak tunjukkan yang itu komponen jenis apa. Contohnya untuk perintang. Macam yang awak pernah buat tu, kalau perintang mewakili R. R berapa? Contohnya ada kat situ ada perintang 1, 2, 3. Kat sini contohnya ada dua perintang. So, awak letaklah R1, kat sini 1, R2. R1, R2. Okey. Untuk pemuat kapasitor, kita guna simbol C. Label C. Transistor, TR ataupun Q. So, kita guna Q. Okey, diode D. Transformer, kita guna T. Gegelung, induktor, kita guna L. Switch, kita guna S. Sebenarnya ada lagi. Selain ni, awak kena explore. Okey. Okey, yang ni contoh melabel komponen. Setiap komponen mesti ada dilabel. Dilabel dengan kemas. Seperti ini dilabel. Yang ni macam ni dia letak bahagian kanan, awak letak je semua bahagian kanan. Kalau litar awak ke sambung macam ni lah. So awak letak ni bila kanan. Yang ni pula bila awak letak atas je semua. Okey, jangan letak bawah. Okey, itu sahaja saya nak terangkan ke awak. Okay, terima kasih.